Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Sadaqallahul azim. Saudara pengacara majlis yang saya raikan, yang dikasihi, yang berbahagia teman sejawat saya Al-Fadhil Cikgu Azmi bersama dengan Dr. Yusri yang merupakan pengurusi bersama himpun ini, yang berbahagia, yang dikasihi Tan Sri Datuk Sri Profesor Dr. Abu Shah yang dapat hadir bersama-sama kita pada pagi yang mulia ini, Al-Fadhil Sahibul Fadilah Ustaz Zamri Hashim, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan, kepada seluruh pemidatu-pemidatu, kepada tetamu-tetamu yang diundang, kepada seluruh teman-teman yang datang daripada segenap negeri Perak ini, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya mari kita melafazkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala daripada perhimpunan yang pertama yang kita adakan di stadium di Shah Alam di sana. Kita telah bergerak sekarang ini di negeri Perak, sebagaimana disebutkan oleh Cikgu Mi tadi, kita akan menjelajah ke seluruh negeri-negeri di Malaysia ini bagi memberitahu setiap orang, setiap ketua keluarga, setiap anak, setiap mak, setiap ayah, setiap adik, setiap abang, setiap kakak, setiap jiran, setiap sahabat, satu benda saudara-saudara, bukan benda ini lebih kecil daripada letupan gunung berapi, bukan benda ini lebih kecil daripada banjir yang melanda hampir 3 bulan di Thailand, bukan lebih kecil daripada gegaran earthquake yang berlaku sekarang ini hampir 2 minggu sekali berlaku. Tapi sebenarnya persoalan akidah yang kita bincangkan ini adalah persoalan hidup dan mati sebagaimana disebutkan oleh teman-teman sebentar tadi. Kalau ada di antara di sini orang di sini teman-teman di Perak ini yang tidak nampak kepentingan akidah, saya tak tahulah nak dirujukkan manusia apa dia. Saya tak tahu sama ada nak dirujukkan dia manusia muslim atau tidak muslim, manusia yang beriman atau yang tidak beriman, jauh lagi manusia yang bertakwa atau manusia yang tidak bertakwa. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, hal mengenai akidah ini adalah pancang utama dalam Islam. Islam tertegak pada umumnya atas 3 pancang. Pancang yang pertama ialah akidah, pancang yang kedua ialah syariah, pancang yang ketiga ialah akhlak. Kita membincangkan saudara-saudara pagi ini bukan syariah, kita bukan membincangkan mengenai akhlak walaupun itu berkaitan antara satu dengan lain, tetapi kita membincangkan sesuatu yang paling fundamental, yaitu persoalan akidah. Persoalan sama ada kita hidup, sama ada kita mati, sama ada waktu malaikat maut mencabut nyawa saudara, nyawa saudara-saudari, nyawa tuan-tuan dan perempuan, termasuk nyawa saya. Bila nyawa kita dikeluarkan daripada jasad kita, daripada ratusan juta perkataan yang kita tuturkan bagi manusia berumur 75 tahun, ratus juta perkataan yang dituturkannya, yang bahasa Inggris perkataan bahasa Inggris, yang bahasa Perancis boleh bahasa Perancis, yang bahasa Jerman boleh bahasa Jerman, yang bahasa Jawa boleh bahasa Jawa, yang bahasa Banjar boleh bahasa Banjar, yang bahasa Melayu boleh bahasa Melayu. Tetapi perkataan yang terakhirnya pastinya, mestinya perkataan asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakin ke saudara-saudara boleh mengucapkan kalimat ini? Yakinkah tuan-tuan sebagai pemimpin dalam keluarga tuan-tuan boleh mengucapkan kalimat ini, dan anak tuan-tuan seluruhnya boleh mengucapkan kalimat ini? Yakinkah tuan-tuan bahawa jiran tetangga, sahabat handai yang berkampung dengan kita sejak 35 tahun yang lalu akan menuturkan kalimat ini? Dalam keadaan yang biasa pun tak ada orang yang boleh bagi jaminan. Lihat anak-anak yang tak sembahyang subuh, tak sembahyang zuhur, tak sembahyang asar, tak sembahyang maghrib, tak sembahyang isyak, tak sembahyang. Ada kajian yang dibuat oleh teman-teman saudara yang menjalankan latihan sudah 30-40 tahun mereka jalankan latihan. Mereka nak tanya anak-anak atau anak-anak muda sampai umur 25 tahun, berapa orang di antara kamu setiap bulan, setiap minggu dapat mengekalkan sembahyang 5 waktu per 5 waktu? Sehingga ini tak ada lagi anak-anak yang dah menjalankan latihan selama 35 tahun. Tak ada lagi anak-anak yang dapat mengangkat tangan, ya, aku sembahyang 5 waktu per 5 waktu sejak 30 hari yang lalu. Tak ada, saudara. Inilah yang berlaku. Saya nak mengatakan saudara-saudara, dalam hal mengenai akidah ini merupakan cabaran yang paling besar. Saya akan ceritakan sedikit apa yang berlaku di negeri Selangor. Permasalahan akidah ini bukan permasalahan individu saja, bukan permasalahan keluarga saja, bukan masalah jiran tetangga saja, seluruhnya. Daripada istana sampailah kepada nelayan petani yang paling miskin. Daripada orang berkereta, ada fleets of cars in his house, fleet of cars, sampai yang menunggang basikal sahaja itu pun. Persoalan akidah ini merupakan persoalan kesemua. Saudara kaya ada persoalan akidah, saudara miskin ada persoalan akidah, pembawa taksi ada persoalan akidah, nelayan ada persoalan akidah, profesor universiti ada persoalan akidah, orang atasan ada persoalan akidah, orang pertengahan ada persoalan akidah, orang bawahan ada persoalan akidah. Yang hadir ini menghadapi sekarang ini persoalan akidah, termasuk yang sedang berpidato ini. Apa persoalan akidahnya? Persoalan akidah yang pertama sekali, akidah kita sedang tercabar sekarang ini. Gerakan antara bangsa daripada Eropah, daripada Amerika, daripada Australia, mereka mendatangkan orang-orang yang terlatih dalam bilangan ratusan antara negeri yang menjadi fokus mereka di Malaysia. Selain daripada Sabah, Sarawak, negeri itu ialah Selangor, termasuk di dalamnya ialah yang di atas negeri Perak Darul Ridwan ini. Mereka datang daripada Australia, mereka datang daripada Amerika, mereka datang daripada United Kingdom, mereka datang daripada Belanda, mereka datang daripada Jerman, hatta mereka datang daripada negeri teman sejawat kita daripada Indonesia. Mereka terlatih, sebagiannya mempunyai PhD, sebagiannya ada master's degree. Mereka bukan saja terlatih dalam ilmu-ilmu untuk menggugurkan akidah khususnya umat Islam. Di Selangor saya diberitahu satu unit khas telah ditubuhkan. Unit khas, unit untuk menggugurkan akidah, memesongkan akidah khusus untuk umat Melayu, umat Islam, umat Melayu sahaja. Khusus untuk umat Melayu saja. Umat Melayu yang hadir ini, yang datang dengan tentera-tentera untuk menggugurkan akidah, bukan tentera-tentera yang datang berjuang dengan senapang, dengan senjata, tidak. Dengan tentera yang sudah dilatih, tentera pemesong akidah yang telah dilatih, diberikan ilmu berpuluh-puluh tahun.
Mereka boleh hidup dengan orang asli. Mereka boleh hidup dengan nelayan. Mereka boleh hidup dengan orang-orang setinggan, teman-teman yang duduk di kawasan-kawasan setinggan. Mereka boleh berlapar seperti kita. Mereka boleh kenyang seperti kita. Mereka boleh dahaga seperti kita. Tapi saya ingin mengatakan pengalaman saya dengan orang-orang yang seperti ini, mereka mempunyai daya tahan, daya juang yang tidak ada tolok bandingnya dibandingkan dengan pendakwah-pendakwah kita. Mereka datang seluruhnya bawa ilmu untuk menggugurkan akidah kita, bawa pengalaman untuk menggugurkan akidah puan-puan dan anak puan-puan. Mereka datang membawa senjata spirit, senjata emosional untuk memutarkan emosi saudara-saudara. Mereka datang dengan penuh kekuatan untuk memesongkan, untuk mendekati saudara-saudara, menggunakan social psychology, menggunakan pemikiran, menggunakan daya pemikiran, menggunakan ilmu hipnotisme. Kita boleh sampai di hypnotism untuk memesongkan akidah. Di pejabat saya tubuhkan USA, Unit Selamatkan Akidah. Unit Selamatkan Akidah sejak ditubuhkan 3 bulan yang lalu, saya diberitahu yang terakhir oleh pegawai saya, 51 orang sudah datang. 51 orang ini, seluruh 51 orang ini sudah mengalami proses baptism. Baptism artinya proses acara keagamaan yang akan mengeluarkan mereka daripada agama asalnya dan mereka menyambut agama Kristian dalam hidup mereka. Mereka sudah minum the holy water. 40 orang ni dah minum holy water. Nama mereka dulunya Kasim, nama mereka dulunya Muhammad, nama mereka dulunya Azmi, nama mereka dulunya Yusri, nama mereka dulunya Hasan Ali. Saudara, mereka sebahagiannya sudah dipilih untuk pergi di Genting Highlands setahun sekali untuk mengadakan satu persidangan, perbincangan. Saya dibagi tahu seminggu, 2 minggu mereka duduk di sana. Datanglah orang-orang Melayu seperti saudara yang telah menggugurkan akidah. Cerita yang disampaikan kepada saya, ada orang Melayu yang datang masih pakai jubah, tapi Kristian sudah dia. Dah minum holy water dia, dah dibaptize dia, datang dalam majlis berjubah. Pasal metod yang mereka gunakan sekarang ini, saya diberitahu di Kelana Jaya, di negeri Selangor, sebahagian yang datang daripada Amerika, padri-padri ini, pastor ini bersemayang zuhur, pakai jubah bersemayang zuhur, sembahyang zuhur, ikut orang Islam sembahyang zuhur untuk mengasimilasikan diri mereka dengan penduduk tempatan, dengan masyarakat tempatan, bagi memudahkan mereka menyalurkan jarum-jarum untuk menggugurkan akidah di kalangan umat Melayu dan umat Islam. Saudara, kalau saudara berbahasa Bugis, mereka boleh berbahasa Bugis. Kalau saudara mendeling, mereka boleh bahasa mendeling. Kalau saudara Banjar, macam tempat yang saya wakili satu masa dulu di Parit Untar, 70% orang Banjar di sana, mereka kembali berbahasa Banjar. Kalau saudara bahasa Inggeris, apalagilah memang itu bahasa mereka. Kalau saudara berbahasa Perancis, memang itu jugalah bahasa mereka. Tetapi saya nak menyebutkan target mereka. Siapa target mereka? Saya kata tadi, daripada yang setinggi-tingginya sampai yang serendah-rendahnya. Tapi target yang menjadi betul-betul buruan mereka siapa? Pertama, orang yang miskin, orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang underserved. Kedua ialah orang-orang yang kurang berpengetahuan. Ketiga ialah orang-orang yang memang didekati mereka, orang-orang yang Islamnya, yang akidahnya memang lemah. Keempat, siapa lagi? Orang yang berhutang, yang tidak dapat menyelesaikan hutang-hutang mereka. Mereka datang dengan wang ringgit untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut.
Siapa lagi? Mereka yang rumah tangganya berada dalam keadaan huru-hara. Mereka yang telah bercerai tapi tak ada keputusan daripada perceraian itu. Siapa lagi mereka dekati? Orang-orang golongan pertengahan yang boleh berfikir. Mereka akan temui orang ini. Mereka akan reason out. Akan memberikan secara intelektual, perbincangan secara intelektual, cara brainstorming, cara bagi input yang mendalam, cara argue seorang dengan seorang, point to point. Mereka akan argue point by point. Saudara, maka golongan pertengahan, golongan intelektual, golongan orang korporat, golongan ahli peniaga, sampailah kepada golongan atasan di sana. Golongan atasannya memang sudah hidup dengan high culture, budaya yang besar, budaya yang tinggi, budaya yang agung. Disinilah tempat mereka, saudara-saudara, kerana sebagian mereka pun datang daripada high culture, daripada budaya yang tinggi itu. Maka sebab itu, saudara-saudara, di Perak ini, dalam konteks negeri Perak ini, apa yang berlaku di Selangor, saya tidak fikir tidak berlaku di negeri Perak. Apa yang berlaku di Selangor, saya tidak fikir perkara itu tidak berlaku juga di Kuala Kangsar ini, tak berlaku di Taiping, tak berlaku di Ipoh, tak berlaku di Teluk Intan, tak berlaku di Kampung Gajah. Saudara-saudara, saya ingin menyatakan kepada saudara, untuk itu, untuk tugas kita sekarang ni himpun. Sebab itulah himpun. Teman-teman ini berjuang, saudara, siang, malam, pagi, petang, bermesyuarat, tak tentu masa, tak tentu ketika, tinggalkan anak, tinggalkan isteri, semata-mata untuk menentukan diri mereka dan teman-teman seluruhnya, termasuk teman-teman di negeri Perak ini. insya-Allah mereka akan berada dalam satu suasana yang dapat menentukan bahawa keislaman mereka akan dapat kekal zaman hidup mereka, kekal zaman muda mereka, kekal zaman dewasa mereka, kekal zaman tua mereka, kekal sampai mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sedang dilakukan oleh teman-teman ini. Apa yang diserukan oleh Ustaz Abdullah Zaid tadi, apa yang diserukan oleh Saudara Yusri tadi, apa yang jelas diserukan oleh Ustaz Zamri tadi, apa yang diserukan oleh Cikgu Azmi tadi, hendakkan sokongan dan dukungan daripada saudara. Kalau dapat saudara jaga diri saudara, jaga diri saudara, jaga diri saudara. Macam mana nak jaga diri? Pertama, saudara, jangan tinggal ibadah-ibadah khusus. Jangan tinggal sembahyang, tuan-tuan, jangan tinggal sembahyang. Apapun, atas kapal terbang kena sembahyang, atas perahu kena sembahyang, atas kereta kena sembahyang, atas bas kena sembahyang, di padang bas kena sembahyang, tempat tunggu bas kena sembahyang, di pasar kena sembahyang, di rumah kena sembahyang, musim kahwin kena sembahyang, musim kenduri kena sembahyang, musim dapat gaji kena sembahyang, musim tak ada gaji pun kena sembahyang. Saudara, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itulah yang dapat mencegah berlakunya segala yang keji dan yang mungkar. Adakah kekejian yang lebih tinggi daripada akidah, gugurnya keislaman kita? Adakah kemungkaran yang lebih keji daripada gugurnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tak ada, saudara, tak ada. The highest level of sin, inilah, tuan-tuan, namanya menggugurkan kekuatan akidah. The highest grade of sins, level kekufuran, level dosa yang paling besar adalah diantaranya pengguguran akidah. Maka sebab itu doa Nabi Yusuf alaihissalam yang saya baca tadi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin.
Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkaulah wahai Tuhanku yang menjadi penguasaku di dunia dan di akhirat. Engkaulah wahai Tuhanku. Engkaulah wahai Tuhanku yang agung. Engkaulah Tuhanku yang maha memberi rezeki. Engkaulah Tuhanku yang maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Engkaulah Tuhanku yang maha penunjuk jalan dalam hidup ini. Engkaulah Tuhanku yang menjadi merupakan neraca segala kasih sayang dan cinta. Engkaulah Tuhanku yang menjadi sumber segala-galanya yang diperlukan oleh insan di permukaan bumi dan makhluk seluruhnya. Bagaimana kalau Allah itu tak ada lagi dalam jiwa kita, saudara? Bagaimana kalau Allah itu tak ada lagi dalam jiwa puan-puan? Waktu malaikat maut datang besok bertemu dengan tuan-tuan, mungkin hari ini tuan-tuan ada bibir tapi bibir tak boleh ditemukan. Puan-puan ada lidah tapi lidah tak boleh digerakkan. Puan-puan ada hati tapi hati tidak mengiyakan. Tuan-tuan kali itu mungkin boleh berfikir tapi berfikir sudah tidak ditiadakan. Akhirnya tak mampu nak mengucap kalimat pendek, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bayang kalau sebelum mati kita tengok anak-anak kita yang muda menjadi Kristian sebagaimana disebutkan oleh juru acara tadi. Bagaimana saudara-saudara, anak muda kita pakai baju Melayu, pakai tengkolok, pakai tanjak, berkahwin dengan laki-laki. Dia laki-laki kahwin dengan laki-laki. Saya ingat yang itu, tuan-tuan, daripada pandangan kacamata kita. Those are things. Bukan saja akidahnya sudah tercalar, seluruh keinsanannya, seluruh insannya sudah rebah ke permukaan bumi ini. Kalau itu boleh berlaku kepada teman-teman, tak boleh berlaku kepada anak kita yang sedang belajar di United Kingdom. Kalau itu boleh berlaku kepada teman yang disebutkan tadi oleh juru acara, tidakkah boleh berlaku pada anak-anak tonton yang sedang belajar di Iowa di Amerika Syarikat? Kalau itu yang disebutkan oleh juru acara tadi, tidakkah mungkin anak kita yang berada di Melbourne yang sedang belajar di sana akan menjadikan manusia yang disebutkan tadi? Saudara, akhirnya saya ingin menyebutkan tugasan kita. Perjuangan ini perjuangan hidup dan mati. Saudara, demi Allah dan demi Rasulnya, demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, demi akidah, mati adalah menjadi galang gantinya, saudara-saudara. Kita akan bersama-sama. Saya akan menggerakkan seluruh jentera yang ada. Saya akan menggerakkan seluruh masyarakat satu Malaysia ini, seluruh Malaysia ini. Daripada Sabah, Sarawak, Johor sampai ke Perlis. Saya perlukan dukungan dan sokongan daripada saudara. Inilah dia yang perlu kita lakukan. Sebagaimana satu hari dari dahulu, Isa anak Maryam pernah menyerukan kepada kaumnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Saya nak ambil potongan yang pertama tadi. Isa anak Maryam, Nabi Isa alaihi salam bertanya kepada kaumnya, kumpulan Hawariyun, siapakah di antara kamu yang akan membantu aku? Siapakah di antara kamu yang akan berjuang bersama-sama dengan aku? Siapakah di antara kamu yang sanggup menumpahkan darah untuk aku dalam perjuangan ini? Siapakah di antara kamu yang meredhakan nyawa berjuang untuk menegakkan agamaku ini? Agama yang disampaikan kepada aku oleh wahyu yang datangkan kepada aku. Kumpulan Hawariyun tak toleh kiri, tak toleh kanan. Kumpulan Hawariyun tak toleh depan, tak toleh belakang. Kumpulan Hawariyun tak kata nanti dulu, 1 jam aku bagi jawapan. Nanti dulu aku nak balik rumah nak tanya isteri. Nanti dulu aku nak balik rumah nak tanya jiran tetangga. Terus dia menjawab.
Nahnu ansarullah, kamilah wahai Isa yang bersama-sama kamu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kamilah pembantunya, kamilah penyokongnya, kamilah kakinya, kamilah tangannya, kamilah matanya, kamilah telinganya, kamilah lidahnya, kamilah hatinya, kamilah segala-galanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Saudara, kita tak guna hidup kalau tak ada perjuangan seperti ini. Tak guna hidup, tuan-tuan. Lillahi ta'ala tak guna hidup. Tuhan tak perlu melahirkan kita ke dunia ini kalau kita tak sanggup menggarap tugas ini. Saudara boleh jadi cikgu, tak ada masalah. Tadi dalam cikgu ada ansarallahnya. Saudara boleh jadi engineer, tak ada masalah. Tapi dalam engineer ada ansarallahnya. Saudara boleh menjadi petani, tak ada masalah. Tapi dalam pertanian itu ada ansarallahnya. Saudara boleh menjadi pemandu taksi, tak ada masalah. Tapi dalam pemanduan taksi itu ada ansarallahnya. Saya sebagai pimpinan kecil yang kerdil, dalam kekerdilan itu ada ansarallahnya, pembantu penegak, orang yang mempertahankan agama Allah. Kalau tak ada itu, tak guna hidup, tuan-tuan, tak guna hidup. Tak guna hidup di sisi Allah, tak guna hidup di sisi para nabi sampai khatamin nabiyyin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu marilah kita bersama-sama dalam himpunan hari ini. Kalau boleh kita pergi Negeri Sembilan, tuan-tuan, bawa kereta, bawa anak pergi Negeri Sembilan, tuan-tuan. Serius. Kalau kita buat di negeri, tuan-tuan, di neighboring state ini, kalau kita buat di Kedah, tuan-tuan pandu kereta bawa anak pergi Kedah. Bawa anak tengok bola dah biasa. Bawa anak makan aiskrim dah biasa. Bawa anak makan cendol di tepi sungai di Kuala Kangsar dah biasa. Bawa anak makan pesembur dah biasa. Bawa anak dengar cerita mengenai akidah tak biasa. Inilah yang nak dibuat. Dan saudara, saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang hadir. Terima kasih betul, tuan-tuan dan puan. Allah mencatat, tuan-tuan, daripada kehadiran. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan dah hadir majlis kahwin, majlis bersunat, majlis berkhatam, majlis kenduri, majlis anak dapat 5A, anak dapat 8A, anak dapat 12A. Tuan-tuan dah hadir menyambut orang balik haji, orang pergi haji. Yakin saya, perhimpunan inilah yang akan antaranya yang tercatat paling atas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab perhimpunan ini tegak atas akidah. Sebab tuan-tuan boleh melupakan, tuan-tuan ahli politik, aku datang kerana akidah. Sebab tuan-tuan boleh melupakan ideologi yang berbeza pasal akidah. Sebab tuan-tuan tak bekerja hari ini untuk mendapatkan saraan kerana akidah. Sebab tuan-tuan datang daripada 6.30 bertolak daripada rumah, daripada Lenggung. Tuan-tuan bertolak daripada Sumah, daripada Selama untuk datang kemari di awal-awal pagi atas nama akidah. Inilah himpunannya. Malaikat yang memegang arasy Allah sekarang sedang memberitahu lagi malaikat-malaikat yang memegang arasy Allah, datangkan malaikat-malaikat untuk mencatat nama-nama mereka. Nama-nama mereka akan dipahatkan di pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita bersama-sama. Lepas ini kita ke Negeri Sembilan. Saya nak lihat saudara-saudara, bukan jauh saudara-saudara. Perjalanan daripada Ipoh, daripada Kuala Kangsar ke Negeri Sembilan dalam 2 jam setengah saja. Datanglah saudara. Isi minyak dalam kereta supaya tiap-tiap titik minyak itu, tuan-tuan, dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke satu majlis untuk membincangkan persoalan akidah, supaya daripada perbincangan, daripada pemidatuan itu, akulah yang pertama dapat mempertahankan akidah, anak akulah yang pertama dapat mempertahankan akidah, cucu akulah yang pertama dapat mempertahankan akidah. Akhirnya saudara, kalau ini berlaku, jalinan-jalinan, the networking, it really happens. Networking, tuan-tuan dan puan, networking, linkages ini, linkage ini, inilah akhirnya dalam masa pendek, dalam masa pertengahan, dalam masa panjang akan menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi, tuan-tuan? Akhirnya apa jadi kalau dah akidahnya bagus? Bila akidahnya bagus, akidah lepas, yang lainnya pun lepas. Bila akidahnya bagus, tuan-tuan dan puan,
ekonominya akan lepas, politiknya akan lepas, pentadbirannya akan lepas. Sebab Allah janji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, kamu tolonglah agama Allah, kamu bantulah agama Allah, kamu agungkanlah agama Allah, kamu muliakanlah agama Allah, kamu jernihkanlah akidah kamu jernihkanlah syariat kamu jernihkanlah akhlak kamu. Nescaya akan ku perkuatkan kedudukan kamu, nescaya aku mantapkan kedudukan kamu. Artinya, setengah mufassirin mengatakan memantapkan kedudukan, menguatkan kedudukan, artinya Allah memenangkan kita dalam perjuangan untuk menegakkan kehidupan kita yang bersendi, yang berfokus, yang berpaksikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita nak munajat sikit. Kuat-kuat saudara. Kuat-kuat. Yang laki-laki terutamanya kuat-kuat, tuan-tuan ikut nada munajat saya. Ini sebut zikir munajat, sikit zikir munajat. Lepas tu kita akan berdoa kepada Allah. Inilah di antara doa yang terbaik yang akan dicatat oleh malaikat. Inilah doa saudara yang sedang didengar oleh malaikat-malaikat yang sedang memegang arasy Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya doa-doa yang akan dirakamkan oleh malaikat. Doa ini akan dimainkan semula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah doa inilah bersama dengan isteri dan anak, ibu, ayah, adik, abang dan kakak, jiran, tetangga, seluruhnya. Doa ini memudahkan terbukanya pintu syurga buat kita bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuat-kuat saudara, kuat-kuat tuan-tuan dan puan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Nabi Muhammad ya Rasulullah, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Kuat lagi saudara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله كلهم أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami wahai Allah. Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami wahai Allah. Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami wahai Allah. Engkau ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, sama ada mereka yang masih hidup atau telah pergi bertemu dengan Engkau wahai Allah. Mereka yang bertemu dengan Engkau, yang telah Engkau jemput nyawa mereka wahai Allah, kurangilah siksa kubur mereka buat hari ini wahai Allah. Kurangilah siksa kubur mereka buat minggu ini dan bulan ini dan tahun ini wahai Allah.
Bagi mereka yang masih hidup, wahai Allah, ya Tuhan kami, jemputlah mereka, wahai Allah. Bukakanlah pintu hati mereka, wahai Allah, untuk tunduk menyembah Engkau, wahai Allah, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, meletakkan akidah ini sesuatu yang sangat murni dalam hidup mereka, dan mempertahankan akidah mereka, wahai Allah. Itulah ayah kami, wahai Allah. Itulah ibu kami, wahai Allah. Itulah adik kami dan abang kami dan kakak kami. Itulah pakcik dan makcik kami. Khususnya itulah istri kami dan suami kami, wahai Allah. Itulah anak laki-laki kami dan anak perempuan kami. Itulah cucu-cucu kami, wahai Allah. Itulah gambaran generasi yang akan datang dan generasi akhir zaman ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkuatkan, wahai Allah, niat kami. Perkuatkan tindakan kami, wahai Allah. Perkuatkan langkah kami, wahai Allah. Perkuatkan segala tubuh anggota kami. Kuatkan badan kami dan pemikiran kami dan hati kami untuk membawa Islam dalam hidup kami, wahai Allah. Untuk membawa Islam dalam hidup kami, wahai Allah. Untuk membawa Islam dalam hidup kami, wahai Allah. Hati kami ini untuk Islam saja, wahai Allah. Benak kami ini untuk Islam semata-mata, wahai Allah. Pemikiran kami untuk Islam semata-mata, wahai Allah. Tidak ada lagi agama lain, wahai Allah. Tidak lagi pegangan lain, wahai Allah. Engkau sambut kelahiran kami dahulu, wahai Allah, dengan melafazkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Matikanlah kami dengan kalimat ini, wahai Allah. Sebagaimana kalimat ini menyambut kelahiran kami, matikanlah kami dengan kalimat ini, wahai Allah. Matikanlah kami dengan kalimat ini, wahai Allah. Matikanlah kami dengan kalimat ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatikanlah perhimpunan kami ini, wahai Allah. Kami hendakkan sesuatu akan berlaku pada diri kami, wahai Allah. Tolong, wahai Allah, tolong, wahai Allah. Kau tolonglah kami untuk menetapkan hati kami, untuk menetapkan pendirian kami. Islam hari ini, Islam besok, Islam sampai akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau lorongkanlah jalan yang benar kepada kami, wahai Allah. Lorongkanlah jalan yang benar kepada kami, wahai Allah. Lorongkanlah jalan yang benar kepada kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada anak-anak kami dan anak-anak muda kami, wahai Allah, bukalah hati mereka kepada Islam, wahai Allah. Bukakanlah hati mereka kepada Islam, wahai Allah. Bukakanlah hati mereka kepada Islam, wahai Allah. Bukakanlah hati mereka kepada Al-Quran, wahai Allah. Bukakanlah hati mereka kepada iman, wahai Allah. Bukakanlah hati mereka kepada taqwa, wahai Allah. Bukakanlah hati mereka kepada ihsan, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada kami yang mengusahakan usaha ini, yang sekecil-kecilnya ini, yang sekerdil-kerdilnya ini, wahai Allah, Engkau datangkan usaha ini kepada insan-insan yang lain, supaya mereka terpanggil dalam hidup ini untuk membawa kekuatan kalimat Engkau, kalimat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sabar-sabar, ya Allah, Kau bagi tahu sabar-sabarku, wahai Allah. Bagi tahu umat sejagatnya, wahai Allah, supaya tampil berbondong-bondong bersama istri dan suami, berbondong-bondong bersama anak, bersama cucu, bersama adik, abang dan kakak, untuk menyambut seruan ini, wahai Allah. Kami ingin hidup dengan Islam, kami ingin hidup dengan iman, kami ingin hidup dengan taqwa, kami ingin hidup dengan ihsan dan terus dengan ihsan, wahai Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna khasirin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah, ya farjal ham, ya kashifal gham, ya man al-abdi yarham rafa'na, ya dafi'al bala'i ya Allah, wa ya dafi'al bala'i rahman, wa ya dafi'al bala'i rahim. Allahumma inna na'udzubika minal juhdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.